Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Uh, yang ini saya buat rekod lah. Saya buat rekod slide ini untuk perjumpaan kita yang ketiga. Okey. Kali ini kita akan bawa 3 topik lah. Topik 7, 8 dan 9. Okey. Untuk topik yang 7, kita akan bincang tentang 7 keys for success, key for class building. Okey. Sebelum ni kita dah pernah discuss key 1, key 2 dan key 3. Dan hari ini kita akan discuss tentang key 4 lah. Okay. Kunci yang keempat untuk kejayaan sesebuah cooperative learning iaitu class building. Okay. Class building in cooperative learning is a structured approach that focuses on fostering a strong sense of community and collaboration among students. Okay, class building yang diterapkan di dalam cooperative learning ini adalah merupakan satu pendekatan yang telah distrukturkan. Okay, class building itu telah dirancang untuk memberi fokus kepada memupuk rasa komuniti, semangat komuniti dan juga kolaborasi antara pelajar lah. Okay. Ia juga menekankan persekitaran pembelajaran yang positif, okay, di mana di dalam situasi ini pelajar akan membina hubungan relationship, bekerjasama dengan secara berkesan dan juga saling menyokong antara satu sama lain. Okay. Below are critical components and concept of class building elaborated in detail. Okay, yang ini kita akan jelaskan apa dia komponen-komponen yang kritikal dan juga konsep-konsep yang terdapat dalam pembentukan sesebuah class building. Okey, yang pertama kita tengok konsep of class building in cooperative learning. Okey, class building melibatkan aktiviti-aktiviti dan strategi yang menggalakkan interaksi, kepercayaan dan juga cooperation antara pelajar. Okay. The goal is to move beyond individual competition to a collective efforts where every member contributes to the group success. Okay. Dia bukan sekadar untuk bekerjasama tetapi ia lebih kepada usaha bersama untuk setiap ahli kumpulan untuk menyumbang idea-idea ke arah kejayaan sesebuah kumpulan itulah. Okay, this concept are the foundation of the cohesive and inclusive classroom. Okay. Kemudian kita tengok antara konsep yang lain ialah real work together. Okay, class building emphasize authentic collaboration. Maknanya authentic collaboration ni memang betul-betul menunjukkan kolaborasi. Jika aslian sesebuah kolaborasi itu berlaku di dalam class building ini, di mana pelajar terlibat dalam menyiapkan tugasan-tugasan tertentu yang tugasan itu ialah berkisar tentang real life challenge lah, yang berkaitan dengan kehidupan sebenar. Okay. Aktiviti-aktiviti ini memerlukan mereka untuk rely on one another. Rely saling kebergantungan di antara satu sama lain untuk menyempurnakan tugas, menyelesaikan masalah dan juga mencapai matlamat kumpulan itu secara bersama. Then real work together helps students develop deeper connections and a stronger sense of responsibility for their peers, right? Okay. Look at this small group. Dalam class building biasanya kita bermula dengan small group lah. Small group ini ialah kumpulan kecil. Interaksi dalam kumpulan kecil lah. Which are less intimidating and allow students to feel more comfortable sharing their ideas and participating. Ada sebab kenapa ia dibuat dalam bentuk small group. Bila small group, masing-masing akan rasa comfortable untuk sharing daripada group yang ramai-ramai kan. Bila group tu kecil, dia nak sharing idea pun tak segan. Okay, dia lebih pada mudah untuk dia berinteraksi. Okay, selain itu, small group foster memupuk kepada closer relationship, hubungan yang lebih rapat.
Mana ahli kumpulan sikit kan, jadi dia berhubung secara rapat dengan satu sama lain. Okay, and then focus learning. They can concentrate better on tasks in a smaller setting. Okay, bila kumpulan kecil, fokus akan lebihlah kepada tugasan-tugasan. Kalau ramai-ramai orang ni cakap ni, orang ni cakap ni, jadi dia tak fokus. Bila dalam kumpulan kecil dia lebih fokuslah untuk siapkan tugasan. And then inclusive participation. All members have a chance to preventing dominance by a few. Okay, maksudnya setiap ahli ni dia ada peluang untuk melibatkan diri. Tak ada yang dominan, tak ada yang menguasai orang-orang lain kan, dalam tu sama je, tak ramai pun kan. Jadi saling sharing idea, tidak ada yang memonopoli, tidak ada yang dominan. Okay, semua adalah sama, berhak untuk menyuarakan pendapat. Dan heterogeneous grouping. Okay, in cooperative learning, students are intentionally placed in the heterogeneous groups which diverse ability, backgrounds and perspective. Okay, heterogeneous group ini seperti yang saya terangkan sebelum-sebelum ini ialah kumpulan yang terdiri daripada ahli-ahli yang pelbagai kemampuan, pelbagai kebolehan, pelbagai latar belakang dan juga pelbagai perspektif. Okay, grup heterogeneous group ini memastikan diverse skill, pelbagai kemahiran yang dibawa oleh guru, oleh pelajar untuk menguatkan lagi, mengukuhkan lagi kumpulan tersebut. Masing-masing ada kepakaran masing-masing kan. Okay, and then perspective sharing. Exposure to different viewpoints enhance its creativity understanding. Bila ahli-ahli kumpulan mempunyai sharing perspektif yang berbeza-beza kan, jadi dia akan menunjukkan different viewpoints lah. Okay, dari sudut pandangan yang berbeza yang mungkin tak terfikir oleh orang lain kan. Okay, lebih meningkatkan kreativiti juga, meningkatkan kefahaman. Okay, and then mutual support, di mana student with varying levels of expertise each other, support each other, learn and grow. Okay, bila kita berada dalam satu kumpulan yang ada varying level, okay, ada yang pandai, ada yang kurang, dan sederhana dan sebagainya, dia akan saling membantu. Saling sokong menyokong, bantu-membantu antara satu sama lain untuk sama-sama belajar dan meningkatkan kefahaman. Okey, kita lihat positive interdependence. Ini dah banyak kali saya ulang dah. Banyak kali dah saya ulang dalam chapter-chapter yang sebelum ni. Okey, positive interdependence bermaksud that's the success of one group member is tied to the success of other. Okay, kejayaan sesebuah kumpulan itu bergantung kepada kejayaan seseorang ahli kumpulan itu bergantung kepada ahli kumpulan yang lain. Okay, faham di mana kalau kita dalam satu kumpulan, kita ada tanggungjawab. Ada tugas masing-masing. Kalau kita tak selesaikan tugas ini, kawan lain dah tak boleh nak buat tugasnya. So, dia saling bergantung dengan setiap ahli itu, ada fungsi masing-masing dan fungsi itu akan berkait dengan tugasan orang lain. Okay. It creates a sink or swim together mindset lah. Okay, ini dia ada satu pepatah lah, sink or swim together. Okay, kalau seorang tu tak buat, orang lain pun tenggelam. Macam tu cerita ni. Kalau seorang dia buat, orang lain pun akan dapat manfaat lah, orang lain pun boleh buat kerja. Okay, this can achieve through, ini boleh, positive interdependent ni boleh dicapai melalui shared rewards. Group are rewarded collectively for their performance. Kan, maknanya kumpulan itu diberi reward lah. Reward ni macam jenis pujian pun boleh kan, markah ke apa ke kan. Okay, reward sini rewarded collectively for the performance. Kita boleh reward kepada setiap performance group, bukan individu, setiap performance group. Okay, task division, okay, pembahagian tugas, di mana setiap pelajar ini diberikan tugas-tugas unik masing-masing. Masing-masing ada tugas sendiri. Jadi setiap orang kena siapkan tugas dia, kalau tak orang lain tak boleh nak siapkan tugas dia orang. And then mutual reliance. Okay, group members depend on one another, saling bergantung. Setiap ahli itu saling bergantung untuk mendapatkan maklumat, sumber dan juga sokongan. Okay.
Right. And then we look at the teamwork, right? Teamwork is a cornerstone of the class building, emphasizing the collective efforts over individual achievement. Okay. Teamwork adalah satu cornerstone lah. Okay, cornerstone di mana dia menekankan collective effort. Collective effort ni semua usaha-usaha orang dalam kumpulan tu bergabung. Bergabung untuk mencapai matlamat kumpulan. Okay, effective teamwork involve, okay, sesebuah teamwork yang berkesan melibatkan clear roles. Bagi setiap orang tu tahu tugas dia apa. Tahu nak buat apa. Dalam grup tu tahu function dia di mana. Okay, and then shared goal. Setiap ahli kumpulan mempunyai, tahulah matlamat grup tu buat apa. Cikgu dah assignkan grup dia buat tugasan ini. Jadi dia kena tahu apa tugasan tu. Kan, yang orang lain tahu, dia tak tahu. Dia kena tahu, setiap ahli kumpulan tahu apa yang dia kumpulan tu, apa tugasan dia. Apa yang dia orang kena achieve. Okay. Cooperation. Cooperation bermaksud student learn to resolve conflict, share resource and support one another. Okay, kooperasi ataupun cooperation ni kerjasama lah. Okay, di mana pelajar-pelajar ini sama belajar macam mana nak selesaikan konflik. Okay, biasa dalam cooperative learning mesti akan berlaku konflik. Tak sefahaman, ada yang tak nak buat kerja, itu normal. Jadi, belajar cara nak selesaikan konflik ini. Okay, dan juga berkongsi sumber dan saling sokong-menyokong antara satu sama lain. Okay, kemudian kita look at individual accountability, right? Individual accountability ini merujuk kepada bila kita katakan teamwork is essential. Teamwork adalah satu paling utama. Class building also ensure that each student remain accountable for their contribution. Bila kita katakan teamwork ini penting, dalam sesebuah kelas building itu kena pastikan setiap pelajar ini accountable. Maksud bertanggungjawab diri dia. Diri dia sendiri kena ada rasa tanggungjawab untuk selesaikan tugasan dia. Kan? This avoid social loafing lah and ensure equitable participation. Ini nak meningkatkan pelibatan semua orang. Okay. Strategy to promote individual accountability include macam mana kita nak meningkatkan individual accountability. Antaranya individual assessment. Each student performance evaluated. Right. Guru perlu create satu checklist untuk menilai setiap individu dalam kumpulan. Bukan menilai satu kumpulan saja, tapi menilai setiap individu dalam kumpulan. Okay, group reflections. Kemudian group review each member contribution. Ini post-mortem lah. Biasa post-mortem lah. Lepas sesuatu tugas diselesaikan, dia akan tengok. Review. Apa contribution awak, apa yang awak sumbangkan, apa idea awak. Okay. Clear expectation. Tasks are designed so that everyone specifically responsible. Kita ada sasaran kita dan sasaran kumpulan itu clear. Okay. Sebab setiap orang ditugaskan dengan tugas-tugas tertentu. Jadi dia kena bertanggungjawab untuk selesaikan tugas dia. Right. Collaborative skill. Success class building teach and reinforce collaborative skills that students need to work effectively in teams, right? Di mana sesebuah kejayaan class building itu menggalakkan kemahiran kolaboratif di kalangan pelajar lah. Okay. Ini termasuklah active listening. Collaborative skill ini termasuk active listening. Maknanya menjadi pendengar yang aktif. Seperti paying attention, memberi fokus dan juga valuing peer contributions. Okay, memberi fokus apa orang lain cakap dan juga menghargai sumbangan rakan sekumpulan lah. And then effective communication. Okay, komunikasi yang berkesan di mana bila kita expresskan idea, kita keluarkan idea kita biar clear dan providing constructive feedback. Okay. Bila kita beri sharing ideas, idea kita kena clear, kena orang semua faham dan juga kita beri feedback kepada apa yang idea orang lain tu kita beri feedback.
Feedback tu bukanlah feedback negatif. Maksudnya mungkin ada part-part yang kita sokong apa yang dia cakap. Okay. And then conflict resolution, addressing disagreements respectfully and finding solution. Okay, ini kalau jika berlakunya konflik lah. So, kalau kita tak setuju dengan pendapat seseorang, kita address dengan cara yang paling bersopan. Jangan terus reject. Okay, mungkin kita kata mungkin pendapat ini boleh disokong dengan pendapat yang ini dan sebagainya. Ada pandailah kita pusing kan. Okay, and then finding solution. Bila berlaku konflik, ketidaksefahaman, kita perlu cari solution. Okay, and also empathy. Empathy ini bermaksud kita faham. Kita cuba berada dalam kasut orang lain, understanding and supporting peers' perspective and emotions. Okay. Kita kena faham dan sokong perspektif kawan-kawan kita, persepsi pendapat kawan-kawan kita dan juga emosi mereka. Ada isu-isu sensitif yang kita boleh tak boleh sentuh ke kan, kita jangan main sembuh je kan, kita kena tengok juga tu. Right, conclusion. Okay. Class building in cooperative learning is not just about academic success, right? It is about cultivating a supportive, inclusive and dynamic learning community. Bukan semata-mata untuk tujuan task tersebut, tetapi dia lebih kepada cara kita membina sokongan, bagaimana membina cara kita hidup dalam sesebuah komuniti. Kan, cooperative learning walaupun grup tu semua grup ke apa, tapi dia mengajar kita macam mana kita nak deal dengan komuniti. Okey, dengan melaksanakan prinsip real teamwork, heterogeneous grouping, positive interdependence and individual accountability, guru boleh transform classroom tu kepada collaborative dan empowering environments. Okay, di sini kita mengasuh, memupuk rasa komuniti dalam diri pelajar. Okay, bermula daripada classroom. Mungkin lepas ni dia akan keluar bekerja. Dalam teamwork dia dalam bekerja juga hampir sama dengan dalam keadaan classroom. Jadi dia dah biasa deal dengan konflik, dah biasa macam mana nak hormat pendapat orang dan sebagainya. Okay. Okay, untuk discussion ini, scenario the real work together ini saya akan masukkan ke dalam forum. Okay, nanti boleh respon di dalam forum tersebut. Okay, kita tengok topik yang ke-8 iaitu 7 key for success, key 5 team building. Tadi ialah apa? Tadi apa dia topik kita? Right. Yang sekarang ialah team building. Right, tadi ada teamwork, class building, right? Tadi class building kan, sekarang ialah team building. Right, ini adalah key yang ke-5. Dalam cooperative learning, team building ni adalah essential adalah menjadi keutamaan untuk kita fostering collaboration. Kita memupuk kolaborasi, trust, kepercayaan, mutual respect, saling hormat menghormati antara pelajar. It focuses on creating cohesive teams that work effectively toward shared goal, emphasizing group dynamic, interpersonal relationship and positive classroom atmosphere. Di mana dia memberi fokus kepada kita nak create kerjasama dalam kumpulan tu, dalam usaha nak berkongsi matlamat, mewujudkan dinamik dalam grup, interpersonal, cara kita nak interpersonal relationship dan juga persekitaran classroom yang positif. Concept of team building in cooperative learning. Team building dalam cooperative learning is about creating a strong foundation for teamwork. Dia ada menjadi asas kepada sesebuah asas yang kuat kepada sesebuah teamwork. Ini melibatkan establishing trust and rapport among team member. Kita nak establish, nak membangunkan rasa kepercayaan di antara ahli kumpulan. Kemudian develop the group norms that promote inclusivity and respect.
kita nak membina satu norma, kebiasaan di mana yang menggalakkan rasa hormat menghormati. Okay, ensuring student understand the importance of the collaboration over competitions. Okay, nak pastikan pelajar itu faham kepentingan kolaborasi, bukan kepentingan persaingan. Bukan dia tak ada isu persaingan dalam team building, tetapi ialah kolaborasi. Masing-masing berusaha untuk berjaya dalam menjayakan kumpulan tersebut, bukan kepentingan individu. Okay, fostering a shared sense of purpose and contributing within the team. Okay, setiap individu dalam kumpulan itu dia perlu sedar dia ada accountability. Dia ada tanggungjawab sendiri yang perlu diselesaikan demi kejayaan kumpulan dia. Right, team building is both a process and a strategy aiming to enhance the group's ability to work cohesively over time. Okay, team building ini adalah proses dan strategi di mana kita nak meningkatkan kemampuan ahli kumpulan, kemampuan kumpulan kita untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Okay. Team building activities. Right? Team building activity is structured exercise designed to develop collaboration, communication and problem solving skill. Okay. Team building activity ini ada satu latihan yang telah distrukturkan, yang dibina, yang telah distruktur, structure exercise lah, di sebuah exercise yang telah distrukturkan, untuk membangunkan, meningkatkan kolaborasi, komunikasi dan kemahiran menyelesaikan masalah. Aktiviti ini membantu pelajar membina hubungan dan juga meningkatkan kemampuan mereka untuk bekerjasama. Contohnya ialah seperti trust building exercise, right? Trust building exercise ini adalah sebuah aktiviti yang macam aktiviti seperti blindfold navigation, where one student guide a blindfolded teammates through a maze, encourage trust and effectively communication. Kita pernah tengok masa kita pergi team building, satu grup dalam barisan, masing-masing pegang kat bahu, yang depan, yang team member lain kat belakang tu semua tutup mata. Yang depan tu sahaja yang buka mata. Jadi, yang team yang tutup mata ni kena ada rasa percaya kepada leader dia kat depan. Dia nak guide. Ada longkang, lompat. Ada batu, langkah. Kena wujudkan rasa kepercayaan dan juga effective communication di mana arahan yang diberikan oleh ketua itu betul. Jelas. Jadi semua orang ahli faham. Kalau orang ahli tak faham, habis semua jatuh dalam longkang. Dan begitu juga dengan teammate. Team dia tak percayalah ketua dia betul ke tak. Suruh kanan, suruh lompat. Dia orang pun tak nak lompat. Sekali semua jatuh dalam longkang. And then problem solving challenges. Tasks like building the tallest tower using limited material help develop teamwork and creative thinking. Task, aktiviti seperti kita nak bina sebuah tower yang tinggi guna bahan-bahan sedia ada. So, macam mana? Nak letak kat mana sampai jadi tinggi sebuah tower tu. Dia menggalak ke creative thinking. Sama-sama creative thinking macam mana nak buat. And then reflection sessions. Group discuss what went well and what could be after completing an activity. Right, itu antara contoh-contoh aktiviti dalam team building lah. Ini biasa dah kita pergi team building masa sekolah dulu, time kerja pun the concept is the same. Konsepnya lebih kurang sama saja. Kemudian icebreakers. Icebreakers ni pun ada juga dalam team building. Biasa kita akan buat icebreakers lah. Icebreakers ni adalah kita selalu sebut icebreakers kan. Ianya adalah satu introductory activity design. Satu aktiviti pengenalan sebelum bermulanya sesi team building yang 2 hari, 1 malam dan sebagainya tu. Dia bermula dengan icebreakers di mana introductory activity design to ease tensions and foster connections among team members. Semacam aktiviti yang sangat ringan yang nak hilangkan tension dan juga nak
meningkatkan, memupukkan connection, hubungan antara team member, saling kenalan dan sebagainya kan. Okay. They are particularly useful for new group or when students are unfamiliar with each other. Biasanya kita buat icebreaker ni bila kita datang buat camping ataupun team building daripada pelbagai-bagai industri atau pelbagai agensi daripada berbagai tempat. Jadi kita tak kenal team member, kita tak kenal siapa yang datang team building. Okay, icebreakers ni lah yang orang kata yang menjadi penghubungnya. Di dalam aktiviti icebreakers ni kita saling kenal kan. Boleh faham, okay, yang tak kenal tu boleh saling lama-lama boleh berkenalan dan sebagainya. Okay. Antara aktiviti dalam icebreakers ini ialah 2 truths and a lie. Okay. Each student share 2 true statement and 1 false statement about themselves and other guess the lie. Ini enjoy kan? Okay. Setiap pelajar dia akan share dua statement yang betul tentang dirinya dan satu yang salah. So kawan-kawan lain teka mana yang salah tu, mana yang ditipu tu. Okay. And then one more, find someone who. Okay, student move around the room finding a classmate who match description on the checklist. Contoh, find someone who has a pet. Okay, maknanya mungkin di jalan dia mahu tak kenal ni, tapi mungkin akan pegang satu kad. Okay, pegang satu kad. Okay, contoh kata find someone who has a pet. Dia akan tulis I love a pet. Dia pergi satu kenyataan menunjukkan dia ada pet. My pet names whatever, right? So dia kena round rooms tu and dia cari siapa yang ada berkaitan dengan pet. Janganlah dia pilih I hate a pet. I hate a pet tu tak boleh lah. Maknanya dia tak suka pet lah. Tapi kenyataan dia macam mengelirukan. Okay, so kena terperangkap lah. And then group identity creation. Team create a name, slogan or logo that represent a group, encouraging creativity and unity. Ini memang biasa team building. Daripada sekecil-kecil budak sampailah tua-tua orang, team building memang membawa konsep ini. Bila dia bahagi pada grup, dan grup itu kena ada nama dan slogan dan juga logo yang dipersetujui oleh ahli kumpulan. Okay, slogan, nama, logo tu punya makna tersendirilah, dia akan present. Kenapa saya pilih nama ini? Kenapa saya pilih slogan ini? Dan kenapa saya pilih logo ini? Setiap itu memberi makna dan melambangkan kekuatan kumpulan tersebut. Okay. And then we look at the cooperative skill development, right? Cooperative skill development ataupun perkembangan kemahiran kooperatif ini, okay, untuk memastikan sesebuah teamwork itu berkesan, student need to develop cooperative skill including, okay, pelajar perlu membangunkan satu kemahiran kooperatif termasuk active listening. Okay, nak tak nak dia kena ada satu skill, dia kena improve skill dia active listening. Active listening ni macam mana? Dia kena paying full attention to teammates and showing understanding. Bila orang lain cakap dalam kumpulan tu, dia kena beri perhatian. Ini diri sendiri tau, diri sendiri. Skill dia, cooperative skill ni adalah daripada diri sendiri. Dia tak boleh ego. Kalau dia ego, dia tak nak dengar cakap orang lain kan. Okay. Bila nak jadikan sesebuah teamwork itu berkesan, diri sendiri kena berubah. Okay, kena menjadi seorang yang active listening. Okay, mendengar pendapat orang lain dengan penuh perhatian dan menunjukkan kefahaman. And then effective communication, di mana kita perlu menyuarakan pendapat kita clearly, jelas dan difahami, dan juga menghormati apa orang lain cakap. Okay, conflict resolution, resolve disagreement constructively without disrupting the team's progress. Kalau kita tak setuju dengan sesuatu pendapat, kita usahakan untuk menentang, tapi dengan cara yang sangat bersopan. Kita beri alasan kenapa kita tak setuju. Kenapa kita tak setuju? Saya rasa mungkin lebih baik begini kerana beri alasan supaya dia tak nampak rejection lah kepada pendapat orang lain tu. Okay. And then also time management.
Okay, collaborating to meet deadlines, teacher can use role-playing scenario, guided discussion, direct instruction to teach this skill, right? Pengurusan masa. Okay. Okay. Climate setting, right? Creating a positive and supportive classroom climate is vital for successful team building. Okay. Kita perlu mencipta satu suasana iklim classroom yang positif dan supportive. Ini termasuk encouraging inclusivity, ensuring every student feel valued and included. Okay, bila dalam satu situasi team building, okay, kita kena pastikan setiap ahli kumpulan dihargai dan tidak rasa terasing. Setiap orang mempunyai value. Setiap orang yang menyuarakan pendapat perlu dihargai dan dihormati. And then establishing trust, membina kepercayaan. Okay, kita kena promote persekitaran di mana pelajar ini rasa selamat. Selamat untuk dia menyuarakan idea dia tanpa takut dengan judgement. Kan dia kata, kalau aku cakap macam ni mesti orang kata aku, walah tak betul lah idea kau ni. Kan? Bila dia berada dalam situasi yang selamat, rasa confident lah nak share, kan? Sebab orang lain semua boleh terima pendapat. Okay, dia tak ada rasa takut dengan judgement orang lain, kan? And then setting expectation. Okay, defining clear norms for behaviour and interaction within teams. Okay. Kita kena ada satu norma, defining clear norms for behaviour and interaction within team. Teacher can set the tone through positive reinforcement, empathy, and by modeling respectful behaviour. Right. Okay, team formations. Okay, team formation ini adalah satu step critical dalam team building. Effective team formation termasuklah, okay, macam mana kita nak form team. Okay, heterogeneous grouping. Mungkin kita buat heterogeneous grouping. Create diverse teams with varied abilities, skill and background to enrich the learning experience. Okay, kita create team dari pelbagai background, pelbagai kemampuan, pelbagai kemahiran untuk memperkayakan learning experience dalam kumpulan. And then size consideration, kena consider juga dengan size kumpulan. Okay, pastikan kumpulan itu kecil je, tak besar, yang boleh melibatkan pelbagai perspektif yang di-sharing dalam 4 hingga 6 orang lah satu kumpulan. Okay, and the role assignment, assigning specific role, example leader, recorder, presenter, specific role. Setiap orang ada tugas masing-masing. To clarify responsibility and balance contribution lah, untuk supaya semua orang ada tanggungjawab dan sumbangan masing-masing. Okay. Look at this, classroom management. Macam mana pengurusan bilik darjah, right? Okay, team building also involve managing the dynamics of group to ensure smooth operation. Okay, team building ini melibatkan pengurusan yang dinamik, pengurusan kumpulan yang dinamik untuk memastikan semua aktiviti kita buat secara kumpulan itu berjalan lancar. Ini termasuklah monitoring group interaction. Kita kena monitor interaksi ahli-ahli kumpulan tu. Kita kena memerhatikan bagaimana teams work together and intervening if conflict arise. Kita kena tengok macam mana team tu bekerjasama dan macam mana dia handle bila berlakunya konflik. Siapa yang main peranan untuk selesaikan konflik. Then, providing feedback. Offering constructive feedback to help teams improve their performance, right? Managing disruption. Okay, addressing behavioral issue promptly to maintain a positive team atmosphere. And then fostering autonomy, encourage team to resolve minor independently to build their problem solving skill. Okay. Okay. Kita tengok the benefits of team building in cooperative learning. Kita nak apa manfaat dia team building dalam cooperative learning. Okay, bila kita
laksanakan team building secara effectively, secara berkesan, dia dapat meningkatkan engagement. Students are made motivated when they feel connected to their teammates. Student ni dia akan rasa motivasi bila dia rasa dia diperlukan dalam kumpulan dia. Dia pun boleh beri kerjasama sebab dia rasa diperlukan. And then collaborations. Students learn to value and rely on each other's strength. Pelajar belajar macam mana dia menilai, macam mana dia menghargai, dan juga macam mana dia saling kebergantungan dengan kekuatan orang lain. Bukan dia ego dia seorang je, tapi dia akan rasa dia juga perlukan bantuan orang lain. And then social skill, kemahiran sosial. Interpersonal skill improve through frequent interactions and cooperations. Interpersonal skill atau kemahiran interpersonal ini dapat ditingkatkan melalui banyaknya berinteraksi, banyaknya bekerjasama. Mula tak yakin, malu, introvert dan sebagainya. Tapi bila kerap berinteraksi secara kerap, bekerjasama secara kerap, dia akan meningkatkan interpersonal skill. And then academic performance, right? Cohesive teamwork more effectively collaborative tasks leading to better outcomes. Bila banyak kali kita buat cooperative learning, keraplah kita menjalankan cooperative learning dalam bentuk team buildings, dia akan meningkatkan pencapaian akademik. Right? Di mana kalau dia tak tahu buat matematik, dia ada study group matematik, boleh bantu dia menyelesaikan apa yang dia tak faham. Itu dah meningkatkan dia punya academic performance. Right? Itu adalah antara benefits of team building in cooperative learning. Secara kesimpulannya, team building ini adalah suatu yang dynamic and integral aspect of cooperative learning, creating the foundation for successful collaborations through purposeful activities. Melalui aktiviti yang fokus kepada team building ini, aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, yang bertujuan, climate setting, menciptakan iklim, setting iklim persekitaran pembelajaran, dan juga structured team formation, team jenis mana yang kita bina, heterogeneous ke, dan lain. Educator can foster a classroom culture where students thrive together, learning not only academic content but also essential of life skill. Di samping kita nak target setiap kumpulan tu untuk achieve academic content, kita bagi academic content, task berkaitan akademik buat dalam group, tapi ia juga memberi manfaat kepada life skill. Macam mana nak berkomunikasi yang berkesan dengan orang, macam mana kita nak hormat pendapat orang dan sebagainya. Ini discussion juga. Alright, saya akan masuk ke dalam forum. Dalam forum kita. Nanti boleh saya update lah sebelum akhir semester, kita boleh settlekan forum ini. Dari semasa ke semasa boleh siapkan respon pada forum saya. And now we move to the 7 key for success key 6, yang itu social skill. Right. Yang tadi kita dah belajar apa? Teamwork, team building, dan sekarang ialah social skill. Social skills are fundamental to personal and professional success. Key 6 fokus kepada social skill lah. Kemahiran sosial yang menekankan peranan setiap orang, untuk berkolaborasi. Mana nak berkomunikasi dengan efektif, dan juga teamwork, terutamanya dalam cooperative learning dan juga dalam professional setting lah. Kita lihat konsep of social skill and cooperative learning. Social skill are the abilities to interact positively and effectively with others. In cooperative learning, this skill enable group members to work together towards shared goal. Key elements in this key elements include active participation. Each member contribute their ideas and efforts, right? Setiap ahli ini berkongsi idea, dan juga usaha. Respect for diversity, recognizing and valuing different perspective. Dihormat pendapat orang
orang lain. Share responsibility. Group success depends on the each individual performance. Itu kena faham. Setiap individu dalam kumpulan tu kena perform. Baru kumpulan tu boleh percaya. Okay. Kita tengok perkembangan kemahiran sosial. Okay, developing social skill involve continuous learning and practice. Okay, melibatkan praktis pembelajaran yang berterusan untuk meningkatkan kemahiran sosial ini. Antaranya proses tersebut ialah self-awareness, kesedaran diri. Understand what emotion and behavior. Kena faham emosi dan tingkah laku orang lain. Okay, empathy. Recognizing and respecting others' emotion. Faham perasaan orang lain, masalah orang lain. Feedback and reflection. Okay. Actively seeking and using feedback to improve. Sentiasa berusaha mendapatkan feedback, komen-komen, kita beri komen, menerima komen orang lain. And then practice in various setting. Okay. Engaging in group project, community service and social interactions. Okay. Bukan setakat di sekolah saja. Kita keluar untuk persatuan dan sebagainya. Macam mana kita praktiskan social skill kita itu di dalam komuniti yang sebenar. Mungkin kita ada persatuan dan sebagainya. Okay. Teamwork. Teamwork is the ability to work collaboratively with others to achieve a common goal. Ia memerlukan cooperations, sharing tasks and supporting one another. Commitment. Dedication to group objectivity. Role distributions. Assigning role based on the strength and expertise to maximize effectiveness. Okay. Positive interdependent. Again, I repeat again. I repeat. Right? Repeating. Keep repeating. So, the positive interdependence is very essential, very important in the cooperative learning. Okay. Positive interdependence. Okay. Ensure that all team members rely on support each other. Saling bergantung antara satu sama lain. Okay, creating a unified effort. Okay, strategi ini termasuklah. Okay, strategies include mutual goal. Okay, setting objective that require everyone's input. Ada satu matlamat dan setiap orang kena berusaha mencapai matlamat tersebut. Shared resource. Ensuring resource are accessible to all. Okay, and then group reward, celebrating success collectively rather than individual. Okay, raikanlah kerja yang kumpulan daripada kita raikan kita punya personal kan, individu. And then communication. Effective communication is critical to social skill. Right, key component includes active listening again. Fully concentration on what others are saying without interruption. Dengar. Masa kita dengar orang bercakap tu, kita jangan interrupt lah. Okay. Kemudian clarity, conciseness, expressing idea clear and directly. Kita suara pendapat kita biar jelas, orang faham. Non-verbal communication. Okay. Non-verbal communication ni termasuk using body language. Facial expression. Contoh kalau kita tengah dengar macam kita ekspresi muka yang menunjuk kita faham. Menumpukan perhatian. And the tone to reinforce message. Masa kita sampaikan message, tone kita macam mana. And then feedback. Right? Providing constructive responses to idea or concern. And then collaboration. Okay, collaboration is about building synergy within the group to produce result that exceeds individual efforts. Core aspect termasuklah. Okay, collaboration ini ialah termasuk brainstorming. Generating creative idea collectively. Delegation. Assigning tasks based on the team members' strength. Kita nak bagi tugas, kena tengok kemampuan dia. Mungkin berat sangat tugas tu untuk dia. Mungkin kita bagi yang dia ringan sikit lah. Okay. Integration of ideas. Okay. Combining diverse perspective for better outcomes. Right? Problem solving. Okay, social skills are crucial for addressing challenge within a group setting. Okay, effective problem solving termasuk cara nak penyelesaian masalah yang termasuklah identifying the problem. Macam mana kita kena tahu apa masalah dia ni. Clearly define the issue at hand. Kena tahu apa isu dia, apa masalahnya.
and brainstorming solution, encouraging input from all group member. Okay, kita kena dapatkan input daripada ahli-ahli kumpulan. Apa punca masalah ni? Okay. And decision making, selecting the best solution collaboratively. Correct? Collaboratively. Okay, sorry. Okay, selecting the best solutions. Dalam banyak-banyak pendapat, pilih yang mana the best solutions. Okay? And then evaluation, assessing the results and making adjustments as needed. Okay, and then conflict resolution, cara nak selesaikan konflik. Okay, conflict are inevitable in group setting, but resolving them constructively is a key social skill. Okay, antara efektif conflict resolution termasuklah open communication, komunikasi yang terbuka. Kita buka kepada semua orang untuk express, untuk cerita, luahkan perspektif dia. Okay, empathy and understanding. Okay, kita lihat situasi daripada viewpoint orang lain. Cuba mendalami, memahami situasi viewpoint orang lain tu. Okay, kenapa dia berpendapat begini? Cuba menyelami. Okay, mediation, involving a neutral party if needed to facilitate discussion. Finding common ground, focus on a shared goal and reach at agreements. Okay, ini adalah effective conflict resolution. Boleh kita praktifkan dalam kita punya classroom lah, kan? Okay. Sebagai conclusion, social skills are at the heart of the cooperative learning. The hati, jantung kepada cooperative learning, and the success in both personal and professional life lah. Okay. They foster teamwork, enhance communication, and promote positive interdependence, creating an environment where individual and group thrive together. Developing this skill not only improve collaborations but also prepares individuals to navigate complex interpersonal dynamics effectively. Okay. And again, this is discussions. Okay, yeah, there is a scenario, and this is I will put in the forums in the LMS, and then you will complete this forum at any time. Okay, last topic, 7 keys for success. This is a key 7. The last key is a basic principle, right? Okay. According to key 7, basic principle, memberi fokus kepada foundational elements that make cooperative learning successful and impactful. Okay, this principle provides a structured approach to ensure that group-based learning is efficient, inclusive, and rewarding for all participants. Right? Okay, a concept of basic principles in cooperative learning is fundamental guideline that ensure the effectiveness of group work. Dia ada satu guideline yang nak memastikan kebersamaan kerja kumpulan tersebut. They include strategies and structures designed to foster collaborations, improve learning outcome, and build interpersonal skill. Right. Itu adalah basic prinsip. Okay, key konsep ini termasuklah clear objective. Basic, basic, sangat basic. Kena clear objective. Establishing a shared goal for the group. Mana setiap ahli kumpulan tu tahu apa matlamat kumpulan tu, apa tugas dia, apa task yang diberi kepada kumpulan tersebut. Okay. And then structured interaction, creating defined role and responsibility within the team. Interaksi yang telah distrukturkan, di mana setiap orang tu tahu, okay, awak buat ni, awak buat ni, awak buat ni. Continuous assessment, monitoring both group and individual progress. Ini by educator, right? This principle provides scaffolding for successful cooperative learning, ensuring that the benefit equally from the experience. Ini guru yang buat. Guru memantau, menilai setiap orang dan setiap group. Okay, scaffolding, ada bimbingan, ada jadi facilitator, memerhatikan. Okay, positive interdependent again, right? It's a belief that success is a collective achievement. This is a basic one, right? It emphasizes that each member effort contribute to the group overall performance. Setiap ahli kumpulan ni mesti menyumbang sesuatu
yang menjadi saling kebergantungan kepada orang lain. Orang lain bergantung pada data kita. Okay, key aspect ini termasuklah shared goal, ensuring that group member work toward common objective that cannot be achieved without each other. Okay, kumpulan kita ada task, dan task itu tak boleh dibuat oleh seorang je. Jadi kena semua bekerjasama baru boleh capai menyiapkan task tersebut. Resource sharing, providing access to material, knowledge or tools that require collaboration. Mutual support, encouraging members to help one another. Kena saling support menyupport lah. Support menyupport, saling sokong menyokong. Bantu, saling bantu membantu. And then we look at the individual contributing. Okay, individual contributing ensure that each group member is responsible for their contributions. It prevents freeloading and ensure fairness. Okay, this principle is maintained by macam mana kita kekalkan prinsip ini? Personal assignment, allocating specific tasks to each member. Bila setiap orang punya tugas yang clear, dia tahu dia buat apa, so dia akan buat. Kita buat kerja kumpulan, tapi kita tak bahagikan kepada ahli kumpulan tugas masing-masing. Masing-masing bila menung, tak tahu nak buat apa kan, dia tak tahu tugas dia. And then, assessment of efforts, evaluating individual contribution alongside group outcomes. Right, mana kena ada satu penilaian secara individu, macam mana, apa yang disumbangkan, sejauh mana sumbangan dia. Feedback mechanism, offering constructive feedback to make sure the improvement. Okay, we look at the collaborative skill. Collaborative skill are the interpersonal abilities, right, required to work effectively in a group. Interpersonal, diri sendiri punya kemampuan. Kan, collaborative. Di kemampuan, abilities, kita punya abilities sendirilah. Yang merujuk kepada active listening, pay attention to and respecting others idea. Macam mana, sejauh mana kita memberi tumpuan kepada orang lain, sejauh mana kita menghormati pendapat orang lain. Clear communications, okay, kita sharing thought, kita sharing idea kita, orang kata jelas, orang semua faham, okay, dan dengan cara penyampaian yang baiklah, okay. Conflict resolution, addressing disagreement constructively and diplomatically. Bila kita menolak cadangan seseorang, biarlah dengan cara yang baik, sopan. Negotiation, reaching mutual agreeable solution during discussion. Okay, bila kita ada nego something. Okay, lastnya perlulah mutual agreeable, semua orang setuju dengan pendapat. Sebab tak semestinya orang terima pendapat kita, mungkin kita juga perlu menerima pendapat orang lain. And then group autonomy. Okay, group autonomy refers to the ability of the team to work independently without constant oversight. This forces a sense of ownership, responsibility among members. Okay, group autonomy ini merujuk kepada di mana a team to work independently without constant oversight. Okay, di mana kumpulan dia je kuat dah kumpulan dia tu. Kumpulan dia punya autonomi untuk suatu tajuk. Okay, dia akan memupuk satu rasa ownership. Ownership kepada kumpulan itu. Apa yang kumpulan tu hasil, itulah kepunyaan mereka. And then, ini termasuklah self-management. Delegating tasks, setting timelines and monitoring progress as a group. Macam mana kita bagi tugas, macam mana kita setting timeline dan juga kita monitor progress dalam kumpulan. Decision making, making collective choice about strategies and goals, accountability to the group, ensuring that members hold accountable for meeting objective. Okay. Kemudian heterogeneous grouping again, right? The practice of forming diverse team to maximize learning opportunities and broaden the perspective. Okay, heterogeneous group ni memang bagus. Dia akan dapat pelbagai perspektif yang meluas. Okay, manfaatnya ialah diversity of thought, pelbagai orang kata tahap pemikiran, pelbagai skill, combine pelbagai skill, kemahiran, dan juga
pengalaman dan juga idea. Peer learning, allowing members to learn from one another's strength. Okay, dia belajar sesama kawan dia. Equity and inclusion, ensure that all members, regardless of background, feel valued and included. Maknanya semua ahli member ni tak pandanglah latar belakang dia, tapi semua orang dihargai. Dan semua orang mempunyai hak untuk bersuara, dihargai dan dihormati lah. Okay, and then teaching collaborative skill. Mengajar kemahiran kolaboratif. Teaching collaborative skill is crucial to fostering effective teamwork. Okay, ini termasuklah modeling behavior, demonstrating how to communicate, delegate tasks and resolve conflict, and then practice and role playing, allowing members to simulate team interactions in the low-stake environments, providing feedback, di mana offering regular constructive feedback to refine collaborative skill. Right? Ini adalah teaching collaborative skill. Okay. Cooperation is a value. Kerjasama adalah satu nilai. Yang meningkatkan, yang menekankan kepada important of working together, kepentingan bekerja bersama, as a core principle of success. Dia kata bekerja bersama itu adalah core, prinsip paling teras untuk berjaya. Okay. This mindset transform teamwork from being just a task to a meaningful shared aspiration. Way to instill cooperation as a value includes, okay, macam mana kita nak instill the cooperation ini adalah termasuk celebrating success together. Kan? Macam mana kita nak menjadikan kerjasama itu sesuatu yang bernilai? Okay, perlu celebrating success together. Meraihkan kejayaan bersama. Recognizing group achievement to reinforce the benefits of working collaboratively. Emphasizing shared responsibility. Teaching members to prioritize the group goal over individual agenda. Okay, and then fostering empathy and respect, encouraging members to respect, understand one another. Okay, for the conclusions, okay, the basic principle of cooperative learning provides structure and philosophy for effective group work. Okay, by emphasizing concepts like positive interdependence, enable accountability, and collaborations, this principle ensure that all group members are engaged, responsible, and supportive. Okay, semua prinsipal positive interdependence, individual accountability, collaborations ini memastikan semua ahli grup ini melibatkan diri, bertanggungjawab dan saling disokong. Okay, when combined this focus on teaching collaborative skill, bila dikombinkan dengan teaching collaborative skill, dia meningkatkan, menggalakkan group autonomy. Kita akan rasa ada power kumpulan kita. Dan valuing diversity. Menghargai kepelbagaian. Okay, this principle create a powerful framework for success in both educational and professional setting. Okay, for discussion, okay, there is some scenario, team-based classroom project. Okay, yang ini saya akan masukkan dalam forum. Saya boleh bagi feedback dan respon lah. In the meantime of the sampai final exam kita boleh respon. Okay, nanti saya akan masukkan step by step. Okay,